Apa status anak tak sah taraf dengan ayahnya? Sekejap, ayahnya tu apa? Dari segi aurat, ayahnya. Sekejap, ni istilah Puteri Balkis. Pastikan istilah tu betul. Salah istilah, kita jadi payah nak faham, dan soalan jadi salah, jawapan pun jadi salah. Ni istilah lah ni. Hati-hati dengan istilah. Banyak kali saya pesan, hati-hati dengan istilah. Tak tahu nak letak istilah apa, tulis panjang-panjang maksud istilah tu. Apa status anak tak sah taraf? Apa maksud anak tak sah taraf? Adalah anak yang dilahirkan, bukan anak yang dilahirkan, anak yang terjadi, anak yang terjadi di luar nikah, anak yang disenyawakan di luar nikah. Tu anak tak sah taraf. Bukan anak yang dilahirkan di luar nikah, tidak. Bukan anak yang dilahirkan di luar nikah, bukan. Anak tak sah taraf ni anak yang disenyawakan, anak yang berlakunya persetubuhan dan persenyawaan, kan, di luar nikah. Itulah anak tak sah taraf. Cuma kalau tak tahu letak, tak tahu bila senyawa, maka diletakkan tarikh atau masa, iaitu anak yang lahir tak cukup 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah tu lupa, biarkan dulu. Tak perlu faham pun. Anak yang lahir tak cukup 6 bulan 2 lahzah, tamkin, ataupun aku terima nikahnya, ataupun itulah hari perkahwinan. Bermula hari pernikahan, bukan perkahwinan, hari pernikahan, dan diserahkan isteri pada suami dia pada hari perkahwinan itu, dan melahir anak tak cukup 6 bulan qamariyah 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah qamariyah. Tak cukup 6 bulan dah lahir. 5 bulan setengah ke 5 bulan dah lahir. Membuktikan anak tu dah ada sebelum kahwin. Tu bukti dia. Lepas tu kata anak yang disenyawakan sebelum, bukan dalam pernikahan. Bukan dalam pernikahan. Itu maksud dia. Jadi bukti anak tu disenyawakan luar pernikahan adalah dia tahu sendiri, aku dah mengandung. Itu satu bukti. Maka anak tu telah disenyawakan di luar perkahwinan. Kalau tak tahu, kiralah, kalau tak tahu bila, kiralah 6 bulan. Jika lebih 6 bulan, dia panggil sah taraf. Tak cukup 6 bulan bermula pada hari tamkin, bermula pada hari akad nikah dan diserahkan isteri pada suami dia, ataupun bermula persetubuhan yang pertama berlaku dalam perkahwinan, gitu. Sehingga anak lahirkan berapa bulan, lebih 6 bulan qamariyah, maka sah taraf. Tapi kalau dah awal-awal tak tahu, dah awal-awal tahu, dah disenyawakan, dah mengandung, dah pun dah tahu, walaupun lahir lebih 6 bulan setelah perkahwinan, tetap tak sah taraf. Walaupun undang-undang Malaysia kata sah dah. Sebab dia dah tahu dah mengandung dah, lepas tu kahwin. Lepas tu lahir-lahir 6 bulan setengah, 7 bulan. Nasib baik 7 bulan lahir. Maknanya masa sebelum kahwin tu 2 bulan dah mengandung. Nasib baik. Bolehlah nak binkan. Tak, anak tak sah taraf tu. Anak tak sah taraf, anak tak sah taraf. Kena faham dulu satu tu, anak tak sah taraf. Kalau tak tahu, persetubuhan mungkin berlaku sebelum perkahwinan, tapi tak tahu anak tu jadi bila. Bila tak tahu, baru kira 6 bulan tadi, setelah akad nikah. Kerana boleh ditanggung anak tu jadi bermula pada persetubuhan pertama dalam pernikahan. Boleh ditanggung sebab tak tahu. Kalau dah tahu, tak boleh. Okey. Itu namanya anak tak sah taraf. Okey. Dan ayahnya, sekejap, sabar dulu. Ayah dalam syarak tak sama ayah Melayu dan tak sama dengan ayah orang putih. Orang putih dia ada biological father, ayah benih, ayah benih, ayah tuan punya benih. Melayu ayah lah semua dia bantai. Syarak, ayah syarak adalah benih yang disenyawakan dalam perkahwinan dia, baru nama ayah. Baru nama ayah. Bila sebut ayah, ayah kandung lah. Kalau sebut ayah apa,
dia sebut nama ayah, nak panggil orang tua kan, orang Kelantan kan panggil kan, ayah ni, tapi bukan ayah dia, tu tak apa panggil tu. Ini cerita ayah kandung. Ni bukan panggilan tu kan, ayah kandung. Nak kata ayah, bapa, hendaklah persenyawaan tu berlaku dalam perkahwinan, maka itu baru ayah benih. Tapi kalau berlaku di luar perkahwinan, persenyawaan tu berlaku di luar perkahwinan, maka dia bukan ayah dalam hukum syarak. Jadi ayah ni ayah apa? Biological father macam orang putih, ayah tuan benih, ataupun ayah syarak. Tu istilah penting. Okay. Biar dulu kita tengok. Dari segi aurat, batal air sembahyang dan harta pusaka, adakah boleh bersalam dengan ayah dan dengan anak tak sah taraf? Kita tengok, ada tak Balki cakap apa? Tak ada. Dia pun tak tahu apa benda. Okey, tak apa, kita teruskan. Perlu ganti okey. Bukan. Okey. Jadi kita andaikanlah, kena andaikanlah, dah soalan tak lengkap. Kena andaikanlah anak tak sah taraf tu maksudnya benih tu persenyawaan berlaku di luar perkahwinan. Anggapkan ayah tu adalah ayah syarak. Alright. Jadi bila dah berlaku persenyawaan di luar perkahwinan, maka budak ni yang dalam perut ni, dia tak ada ayah dah. Dia tak ada ayah. Dia hanya ada mak saja. Ayah dah tak ada. Dan dia ada datuk. Datuk dia, mak dia punya mak ayah dia, itulah keturunan mak dia tu, memang itu keturunan dia yang mengandungkan dia tu. Ada. Tapi ayah dia tak ada. Datuk belah ayah pun dia tak ada dah. Dia tak ada. Sebab persenyawaan tu berlaku di luar perkahwinan, di luar pernikahan ataupun perkahwinan pula. Persetubuhan itu berlaku tidak diiktiraf syarak. Maka dia bukan ayah. Dia panggil tuan punya benih. Tapi bukan ayah. Bukan ayah. Okey. Malah yang tadi tu boleh kahwin dengan anak tadi tu. Boleh kahwin. Tuan punya benih. Sebab tu tak boleh panggil ayah. Tak boleh panggil ayah. Kena panggil tuan punya benih. Tuan punya benih tu yang tak diiktiraf syarak, yang buat dosa besar ni, boleh kahwin dengan anak tadi kalau anak tu dah besar nanti dah. Kalau anak tu perempuan. Habis. Tapi nampak gaya cerita ni, ayah tu kahwin dengan mak dia. Maksudnya berlaku perzinaan di luar perkahwinan dan jadi anak. Persenyawaan telah berlaku. Kemudian dah macam tu kahwin. Bila kahwin, tetap juga anak dalam perut tu bukan ayahnya, bukan laki mak dia, bukan. Itu bukan ayah. Ayah yang dalam perut. Dia hanya laki mak dia je. Laki mak dia. Yang dalam perut tu anak. Yang mengandungkan dia tu mak dia. Yang laki tadi tu laki mak dia. Walaupun tu benih dia, tak diiktiraf syarak. Kemudian dia bila berkahwin, kahwinlah. Dah jadi tu kahwinlah. Bila kahwin, berlaku persetubuhan. Dengan berlakunya persetubuhan, padahal dah berlaku dah sebelum tu, ni berlaku dalam pernikahan, maka automatik anak dalam perut tu nama anak tiri. Anak dalam perut tu bila lahir nama anak tiri, yang tuan punya benih namanya bapa tiri dah, ayah tiri, bukan bapa kandung. Kalau orang putih dia kata bapa kandung, biological father. Tapi kalau dalam Islam tidak. Itu dia panggil bapa tiri. Kenapa bapa tiri? Laki mak dia. Kenapa laki mak dia? Mak dia dah kahwin dengan dia dan berlaku persetubuhan. Dia panggil laki mak dia. Laki mak dia. Ataupun bila dah berlaku persetubuhan dia panggil ayah tiri. Okey. Bila ayah tiri dengan anak yang baby tadi, ataupun kalau dia dah besar-besar lah, anak tiri dengan ayah tiri, hukum dari segi aurat macam ayah betul dengan mahram. Maksudnya aurat, boleh bersalam, tak batal air semayang, kerana kedua-duanya tak boleh kahwin sampai kiamat dah. Tak boleh kahwin dah. Sebab apa tak boleh kahwin? Sebab jadi laki mak dia. Tadi cakap boleh kahwin. Boleh kahwin kalau tak jadi laki mak dia. Jadi skandal mak dia aja. Yang tu boleh kahwin kalau besar budak tu nanti. Tapi kalau dah jadi laki mak dia, namanya ayah tiri. Bila ayah tiri tak boleh kahwin lah. Ayah tiri tak boleh kahwin dengan anak tiri, tak boleh kahwin sampai bila-bila. Jadi
Aurat macam ayah betul. Batal semayang, tak batal ayah semayang. Boleh bersalam, boleh bersalam. Tapi harta pusaka anak tiri mana dapat? Maka tak dapat harta pusaka. Alright.